Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 41 surah Shad. Ayat 41 surah Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa 'adzab. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatilah hamba pilihan kami, junjungan mulia baginda Ayyub, ketika berdoa dan merayu kepada Tuhannya. Wahai Tuhanku, bahwasanya syaitan tak sudah menyerangku dengan pelbagai bentuk kemudaratan. Syaitan tak sudah menyerangku, mendatangkan kesengsaraan buat tubuh badanku. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 41 surah Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar kita umat akhir zaman ambil perhatian, ambil peringatan, ambil pelajaran sejarah perihal junjungan mulia baginda Ayyub alaihi salam. Sabar menghadapi ujian, tabah mengharungi dugaan, reda dalam meneruskan apa jua bentuk dugaan dalam kehidupan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan kepada kita doa baginda Ayyub alaihi salam sebagai bukti baginda Ayyub alaihi salam sabar, tabah, reda menghadapi ujian, cobaan, dugaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menjalani ujian, dugaan, cobaan dalam
tempoh masa yang begitu lama, sebagaimana dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Baginda Ayub alaihi salam tabah, sabar, redha 18 tahun. Allah Subhanahu wa taala perkenankan juga permintaan doa baginda Ayub alaihi salam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, buat junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan wabak penyakit yang memusnahkan harta benda, mata benda, dah tak tinggal apa benda, dengan mempemilikkan ladang yang begitu luas, punah ranah ladang gandumnya, serangan wabak penyakit yang menakutkan, layu seterusnya rosak dan akhirnya binasa ladang gandumnya. Bukan setakat itu sahaja, wabak penyakit pandemik tak terkawal jua. Ribuan ekor kambing ternakan di padang ragut mati bergelimpangan. Lebih menyayat hati, anak pinak junjungan mulia baginda Ayub alaihissalam juga terkorban dengan serangan wabak penyakit yang menakutkan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 11 tahun baginda Ayub alaihissalam sabar, tabah, redha. Akhirnya tahun yang ke-12 baginda Ayub alaihissalam sendiri menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala apabila wabak penyakit menghinggapi batang tubuhnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila wabak penyakit menghinggapi batang tubuh dirinya, baginda Ayub alaihissalam menyedari bahawa iblis campur tangan dalam dia mengharungi ujian, dugaan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, iblis mencabar Allah Subhanahu wa taala. Buktikan bahawa junjungan mulia baginda Ayub alaihissalam ini seorang yang tabah, sabar, redha. Buktikan. Allah Subhanahu wa taala buktikan baginda Ayub alaihissalam yang kehilangan segalanya, tiada pemilikan harta benda, mata benda, apa benda, hidup 2 batang kara, dirinya dan isteri kesayangan, itu sahaja yang masih ada. Kali ini keadaan benar-benar memberi tekanan, bebanan buat baginda Ayub alaihissalam apabila wabak penyakit mula menghinggapi dirinya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka baginda Ayub alaihissalam merayu kepada Allah,
anni massaniyash syaitanu binusbi wa azab. Wahai Tuhanku, bahwasanya syaitan, iblis menyerang diriku dengan kemudaratan yang terpaksa aku tempuhi, dengan kesengsaraan yang terpaksa aku alami. Dua, kemudaratan, habis harta bendanya, anak pinaknya terkorban juga. Kali ini baginda Ayub alaihissalam sengsara dengan penyakit yang menghinggapi dirinya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, inna hadzal waba fasadul hawa, bahwasanya wabak penyakit ini merosakkan udara di muka bumi. Fasadul hawa, wabak ini merosakkan pengudaraan di muka bumi. Wah, kena faham yang itu. Apabila rosaknya pengudaraan, rosaknya udara di muka bumi, kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wafat pada tahun 676 Hijrah, dalam kitabnya Al-Majmu', apabila rosaknya udara di muka bumi dan manusia tak ada pilihan, manusia akan terus bernafas, sedut hembus, sedut hembus. Masih belum ada jaminan kalaupun tuan-tuan pakai pelitup. Itu sebagai, kita kata, langkah berjaga-jaga yang termampu manusia usahakan. Kerana fasadul hawa, apabila wabak menyerang di sesuatu penempatan, rosak udara di muka bumi, khususnya di penempatan tersebut, manusia tak ada pilihan, manusia perlu bernafas. Akibat daripada udara yang rosak, manusia terus bernafas, mengakibatkan 3 angkara, iaitu melemahkan organ, melemahkan kelenjar, melemahkan tisu. Yang kita nafas, kita bernafas dengan udara yang dah rosak, maka lemah organ dalaman tubuh badan kita, lemah kelenjar dalam tubuh badan kita, lemah tisu dalam tubuh badan kita. Akibat daripada itu, kata Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Kesan daripada itu boleh membawa kepada 3 angkara. Insibabud dam, tumpah darah. Intifahud dam, hembusan darah. Dan yang ketiga, hijanud dam, gangguan darah. Saya bukan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham untuk menjelaskan. Saya hanya mampu menterjemahkan berdasarkan kitab yang saya belajar. Dulu masa belajar dekat Pondok Penanti, Tuan Guru Haji Saleh Penanti, waktu cuti saya budak Johor, tak balik, nak balik belanja tak ada. Jadi nak harapkan
bendang dekat Kubang Mulu, belum mula nak tajak dulu. Kalau nak benda bendang tu kita tajak, ambil upah tajak lah. Jadi duduk aje lah. Tok Guru Haji Saleh almarhum dikebumikan di Mu'allaq. Tanya dengan saya, hang buat apa? Tak ada apa. Mari sini, aku nak baca kitab. Kita pun nak tak ada ajalah, kitab pun tak ada. Namanya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ya. Saya ingat dia beritahu saya sejarah hidup dia belum pernah menemui wabak ta'un. Adakah sejarah hidup hampa semua? Ya, nampaknya sejarah hidup saya menemui wabak COVID-19. Ini sejarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di situ dijelaskan insibabud dami, tumpah darah tu. Kalau dalam bahasa saintifik, kesan daripada lemah organ kita tu dengan udara yang rosak ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlakunya insibabud dami, tumpah darah tu maksudnya dalam bahasa sains, sel darah putih dia makan sel darah merah. Nanti kita punya hemoglobin Fe, ferrum yang ada dalam darah tu dimakan oleh darah putih. Jadi jaga-jaga, selepas wabak selesai, bukan selesai segalanya. Tuan-tuan, nanti anak-anak yang dilahirkan wal-i'yazubillah mudah kena hepatitis A, hepatitis B, entah hepatitis Z, kita pun tak faham. Tanya Haji Natasha dia orang rumah dia doktor. Yalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga apabila kelenjar kita lemah. Kelenjar tu penting tuan-tuan. Dialah nanti nak kawal gula dalam badan kita semua. Jadi kelenjar pun lemah. Daripada wabak ni menyebabkan kerosakan udara, pergi semua dia. Kelenjar lemah. Apabila kelenjar lemah, intifahud dami, yang disebut sebagai darah berangin ataupun hembusan darah. Maknanya di sini tak tahu kenapa tiba-tiba BP kita naik 200. Yalah, tak nak makan garam. BP turun 60. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan saya jurutera di Pasir Gudang, dia dengar ceramah saya ni, wah, alhamdulillah, tiba-tiba dia dekat rumah cek BP dia naik 190. Cepat-cepat dia pergi hospital Penawar. Umur sebaya 53, pergi hospital Penawar. Moga-moga ditawarkan. Tak ada, harganya semua mahal sekarang. Maka dia beritahu doktor, Ustaz Hanafiah cakap ni wabak-wabak macam ini, takut-takut nanti ni suka-suka je darah tu naik 200, suka-suka dia turun 60. Tuan-tuan, lepas 6 jam meninggal dunia. Saya terkejut. Orang rumah dia WhatsApp, dia kata kawan baik Ustaz dah tak ada lagi. Aku cakap 53 tahu, gaji belum langgar dinding lagi. Tuan-tuan, sayang apa kan daya. Allah yang menentukan segalanya.
Hijanud dami, gangguan darah. Apa makna gangguan darah? Apabila udara dah rosak, kita tak ada pilihan sedut nafas, hembus nafas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tisu dalam badan kita lemah. OKT, organ kelenjar tisu lemah. Apabila tisu lemah ni, tu dia mula hijanud dami, gangguan berdarah. Di mana ada darah, dekat situ adanya barah. Jadi barah. Darah ada dekat usus, barah usus. Darah ada dekat otak, barah otak. Darah ada dekat daging, barah daging. Darah ada dekat tulang, barah tulang. Tak faham tak apa, dengar aja. Nanti kena sakit baru faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu dia. Maka apa yang nak dijelaskan di sini, baginda Ayub alaihi salam setelah tabah sabar dalam tempoh masa 11 tahun, sangkanya PKP ditamatkan. Tak, PKPD pula. Baginda Ayub alaihi salam pula dihinggapi wabak penyakit selama 7 tahun. Maka 11 tambah 7, 18 tahun PKP buat baginda Ayub alaihi salam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka apabila dah lemah 3 ni, organ, kelenjar, tisu, yang boleh mengakibatkan 3 ni, insibabud dami, intifakhud dami, hijanud dami, maka paling ditakuti iblis, syaitan, jin ambil peluang untuk menyerang. Kita tak nampak serangan iblis, jin, syaitan. Sebab itu baginda Ayub alaihissalam menyebut kalimah massa, mim sin. Massa, kalau bahasa Melayu maknanya sentuh. Tak nampak wajah, rupa, bentuk iblis, jin, syaitan. Tak nampak tasyakul, tasawur, bentuk dan rupa iblis, jin, syaitan. Tetapi terasa panas tubuh badan ini. Itu disebut massa anni massaniya syaitan. Kerana tak nampak batang tubuh, rupa, bentuk iblis, jin, syaitan, tetapi terasa panasnya tubuh badan. Baginda Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, anni massaniya syaitanu binusbin wa azab. Maka iblis, jin, syaitan serang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebab itu tuan-tuan kena waspada. Kalau duit tu ada, belilah alat BP tu. Agak-agak balik rumah lepas makan limping ni kan, rasa tak sedap badan tu, cek BP tu, naik 180. Jaga-jaga, iblis, jin, syaitan akan ambil kesempatan. Apabila lemah 3 organ kelenjar tisu kita, dia akan serang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itu yang datangnya disebut Rihul Ahmar. Baginda Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menjelaskan maksud ayat 41 surah Sad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, at-ta'un
wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadatu. Ta'un, yakni wabak penyakit, merupakan sengatan, tusukan, tikaman musuh kamu daripada jenis jin. At-ta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadatu. Sesiapa dari kalangan kamu yang terkorban akibat wabak penyakit, yang mana wabak penyakit itulah iblis, jin, syaitan, musuh kamu, ambil kesempatan menyerang kamu dengan 3: sengatan, tusukan, tikaman. Sesiapa dari kalangan kamu orang-orang yang beriman terkorban, fahuwa syahadatul, dia mati syahid. Yang terkorban syahid akhirat. Allah angkatkan azab kubur. Moga-moga nanti di mahsyar dia diisytiharkan syahid. Syahid akhirat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an, bertanya tentang istilah ta'un. Jadi ta'un ini daripada ta'ana. Ta'ana tu maknanya tikaman. Tikaman. Baik, tikaman ni apabila manusia menikam, nampak kesan tikaman itu. Ya, apabila manusia tikam, nampak luka daripada tikaman. Pendarahan yang banyak boleh menyebabkan maut. Tapi kali ini Rasulullah sebut ta'un itu maknanya tikaman-tikaman yang membawa 3 arti: sengatan, tusukan, tikaman. Wahzu a'daikum minal jin. Wabak yang melemahkan anggota tubuh badan kita. Wabak ni melemahkan 3 organ, kelenjar, tisu. Iblis, jin, syaitan ambil peluang serang. Apabila dia serang, kita tak nampak bentuk serangannya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka apabila kita perhatikan penyengat, dia menyengat kita, dia sengat dari luar ke dalam badan kita, nampak kesan sengatannya. Begitu juga apabila kita berjalan tertusuk dengan selumbur kayu, pedih, tu nampak tusukan luar ke dalam. Begitu juga tak macam mana tertikam, ditikam, tu nampak semuanya daripada luar ke dalam. Berbeza dengan iblis, jin, syaitan, apabila dia sengat daripada dalam badan keluar, menyebabkan apa yang Rasulullah sabdakan, habbah. Dia sengat daripada dalam badan keluar, badan menyebabkan bintik-bintik merah dekat tubuh itu, panas, pedih. Boleh demam pula dah, dia kata demam campak ke apa. Wallahu a'lam bissawab. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, lebih dahsyat lagi, iblis, jin, syaitan dia tusuk dalam keluar, menyebabkan bernanah. Bukan itu sahaja, boleh merebak
yang Rasulullah kata busurun basa wawra. Busur maksud orang Melayu tu sebut bisul. Bisul ni. Pedih. Perit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Saya dulu muda-muda, saya minat dengan Malik Noor tu, yang bodybuilder tu. Satu ketika tuan-tuan, Sukan Si dia kalah pingat emas. Kita muda lagi waktu tu. Berjumpa dengan dia, boleh tanya pula, Tuan hari tu kalah, tak dapat pingat emas Sukan Si, kenapa? Dia kata, you tak tahu ke, I kena bisul. Dekat Sukan Si tu. Dia kata kita dah jaga makan, jaga apa, semua jaga. Kena bisul, habis ketul-ketul semua turun, dia kata. Nak buang bisul tu punya sakit habis, dia kata. Hilang pingat emas Malaysia satu. Malik Noor. Yalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bisul. Lebih dahsyat lagi, iblis, jin, syaitan, dia tikam dari dalam keluar. Itu yang nanti makin membengkak, benais. Bisa, pedih, panas. Bengkak, nak jalan pun tak boleh. Orang Melayu kata denah. Itu semua boleh buat maut. Itulah yang dialami oleh junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam. Ya, sehingga buruk, busuk dagingnya, jatuh dagingnya bagaikan diserang penyakit kusta. Tetapi ingat, itu ujian, dugaan, cobaan dari Allah. Ya, Allah pelihara baginda Ayub alaihissalam. Tidak sekali mencacatkan baginda Ayub sebagai seorang rasul. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Ayub alaihissalam mohon kepada Allah jangan sampai lidahnya pula buruk, busuk, berguguran. Bagaimana dia nak memuji, memuja, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, cukup 18 tahun Allah berfirman pada ayat 42 surah Sad, urqud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Sadaqallahul azim. Wahai Ayub, hentakkan kakimu. Lalu baginda Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya. Terpancarlah mata air. Wahai Ayub, jadikan mata air yang terpancar itu sebagai mandian untuk rawatan, perubatan, pemulihan anggota luaranmu. Wahai Ayub, jadikan mata air yang terpancar itu wasyarab sebagai minuman untuk pemulihan dalam tubuh badan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baginda Ayub alaihissalam ikhtiar merawat, mengubat, memulihkan dirinya, sama ada anggota luaran, anggota dalaman. Satu kewajipan kita merawat, begitu juga mengubati dan memulihkan diri daripada penyakit. Kiranya Tuan Imam takaful ikhlas tak ada, takaful tak ikhlas tak ada, insurans tak ada, nak pergi KPJ tak dilayannya, ialah nak pergi HSA kena tunggu turn.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena tunggu giliran. Kawan baik saya, Mr. Dr. Hishamuddin Salam, SSA itu, kawan baik betul. Pun dia kata, Ustaz Anafiah, kau kena sabar, ikut giliran. Wah, aku cakap, kenapa? Aku takut aku mati dulu. Nak tunggu giliran tu. Yalah, nak macam mana tuan-tuan? Bagi tuan-tuan ialah yang ada insurans, silakan. KPJ, pintu terbuka. Bagi yang tak ada apa-apa ni, ikhtiar perlu diteruskan. Ya, Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita ayat 42 surah Sad. Untuk rawatan, perubatan, pemulihan perlukan dua. Yang pertama mandian, yang kedua minuman. Mandian untuk anggota luaran, minuman untuk organ dalaman. Ikhtiar, usaha perlu. Tapi yang termampunya itu aja lah. Tuan-tuan, paling hebat tuan-tuan boleh pergilah klinik satu Malaysia, diberinya paracetamol aja. Lebih tak ada. Datuk Jo, oh dia ada insurans, tak kisah. Datuk Zalil, ialah ada kad KPJ. Imam tak ada. Kesian, tak apa. Jadi ayat 42 surah Sad. Kalau imam rasa dah macam gini kan, agak-agak berlaku perubahan, bau, rasa, warna, bau dah tak sedap badan kita, rasa dah lemah badan kita, warna-warna pun dah nampak warna tak sihat tu. Tu nilai bau, rasa, warna, kenalah rawat. Nak rawat bagaimana? Baginda Ayub alaihissalam, Allah beri dia mukjizat. Dia hentak kaki, terpancar keluar mata air. Kalau tuan imam hentak kaki macam mana? Gaut. Tapi kena buat juga dua, mandian, minuman. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Maka tuan-tuan, oleh kerana tuan-tuan dah wiridkan bacaan surah Al-Fatihah, memang tuan-tuan, saya akui, lepas sembahyang fardu tuan-tuan akan berwirid. Surah Al-Fatihah sudah menjadi wirid, amalan yang dilakukan mengiringi solat fardu, itu namanya wirid. Imam Atha'illah Askandari wafat 709 Hijrah menyatakan setiap amalan yang telah menjadi wirid mendapat warid, iaitu maunah, pertolongan dari Allah. Oleh kerana tuan imam dah jadikan amalan bacaan surah Al-Fatihah, dari bacaan itu adanya nilai pertolongan Allah. Al-Ma'unah, bukan kumpulan Ma'unah, Al-Ma'unah, pertolongan Allah yang datang ketika saat diperlukan. Maka tuan imam ambillah air, dalam bekas air itu menghadap kiblat. Air itu letak di depan, tuan imam menghadap kiblat. Macam ini. Saya ini membelakangkan kiblat, menghadap kiblat. Kenapa nak menghadap kiblat? Likulli syai'in zu syarafin wa inna asyrafal majalis mastuqbila bihil qiblah. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Ahmad, segala sesuatu itu ada kemuliaannya. Apa jua majlis agar terserlah kemuliaannya itu apabila majlis itu menghadap kiblat. Jadi apabila kita menghadap kiblat, Allah akan berikan kemuliaan. Nak buat apa? Baca aja Al-Basmalah, salah satu ayat daripada 7 ayat surah Al-Fatihah, baca.
dengan berlafaz. Selesai baca, tuan imam tarik nafas, tiup sehabis. Kalau tiup ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tiup itu akan menghasilkan angin yang sejuk. Kalau hembus, menghasilkan angin yang panas. Ikut keperluan. Untuk rawatan, perubatan, begitu juga apa yang disebut pemulihan, dia kena tiup. Sedut nafas, tiup sampai habis nafasnya. Keluarlah angin yang sejuk, rihun baridun. Kemudian berdoa, moga-moga mendapat peliharaan di sisi Allah. Maka air tu tuan imam buat dua. Pertama buat mandian, yang kedua buat minuman. Tuan-tuan dah ada. Yang buat mandian masuk dalam baldi, boleh tambah air lain lagi. Kemudian ambil dedaunan bidara. Bidara pun susah. Yang ada anak dara tua, bidara pun dah tak ada. Tuan-tuan cari daun pandan. Pasar pandan banyak. Ambil daun pandan, rendam daun pandan. Kenapa nak direndam dengan daun pandan sampai 2-3 jam? Supaya air dalam timba tu yang kita nak buat mandian berbau. Mana-mana air yang berbau wangi daripada rendaman dedaunan. Kalau imam duit banyak, pergi kedai India tu beli bunga yang mengeluarkan bauan rendam. Jadi air yang mengeluarkan bauan ni, wangian, apabila kita buat mandian, air itu akan meresap ikut kulit, daging sampai ke tulang. Itu keistimewaan. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi rumah Datuk Zalil, dia ada tanam daun pandan, minta sikit, tuan-tuan rendam. Rendam 1 jam dekat timba, tuan-tuan buat mandi sekali. Lepas mandi 10 minit, tuan-tuan akan rasa kulit tuan-tuan ni mengecut. Maknanya dia meresap. Orang Arab kata kaimiya'us sa'adah, kata Imam Al-Ghazali. Kaimiya' tu yang Mak Saleh kata chemistry, yang orang Melayu kata Jabatan Kimia Malaysia Negeri Johor. Kimia tu bahasa Arab, daripada perkataan kaimia, resapan, meresap. Kaimia us-sa'adah, meresap, mandi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi tak payah tuan-tuan nak pergi spa, tu semua kos. Boleh buat mandian sendiri. Kalau Datuk Jo nak minta saya tolong buatkan, boleh lah. Datuk Jo bayarlah 1,000, bukan mahal. Kenapa? Ini ustaz akhir zaman lah, aku pun nak cat kereta. Habis Datuk Jo buat sendirilah. Datuk dah beramal, dah berwirid. Setiap wirid itu ada nilai warid, al-ma'unah dari Allah. Sebahagian lagi air tu buat minuman. Bacalah al-basmalah dan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum, moga-moga dirawat anggota organ dalaman. Itu aja. Itulah ikhtiar yang termampu. Usaha perlu diteruskan, doa jangan diputuskan. Allah jua yang menentukan. Salah silap mohon ribuan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.